Okey, apakah yang dikatakan sebagai ekonomi feudalisme? Apakah yang menyebabkan ekonomi feudalisme di Jepun maju? Kerajaan yang aman dan stabil serta berlanjutan selama hampir 200 tahun. Itu menunjukkan dia adalah sebuah kerajaan yang stabil sebab menggunakan disiplin ketenteraan. Itu dinamakan kerajaan bakufu. Okay, siapa yang melanggar undang-undang, mereka akan menerima hukumannya. Itu ketegasan yang dilakukan oleh samurai. Ini sebuah kerajaan yang berasaskan kepada disiplin ketenteraan. Jadi pada zaman ini, banyak kemajuan yang telah dilakukan, terutamanya dalam bidang pertanian, perdagangan, kesenian, kesastraan dan sebagainya. Jadi masyarakat zaman Tokugawa ini adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan terdapat hampir 60,000 terakoya ataupun sekolah kampung yang menampung keperluan pendidikan anak-anak kaum tani. Okey, ini satu faktor yang penting dalam memajukan ekonomi feudalisme di Jepun. Jadi sekolah-sekolah elit yang memberikan didikan kepada anak-anak samurai ini juga telah didirikan oleh bakufu, iaitu kerajaan tentera dan tuan-tuan tanah, oleh seperti daimyo. Jadi kajian tentang buku-buku klasik Cina, Confucius telah dimajukan dan dikembangkan mengikut acuan negara Jepun ataupun masyarakat feudal di Jepun. Di samping pembelajaran bahasa asing juga diajar, seperti bahasa Belanda ataupun Rankaku yang juga telah menerima sokongan daripada golongan daimyo. Ini pada permulaan pemerintahan bakufu, di mana mereka pada awalnya membuka pintunya kepada luar dan mula mempelajari teknologi barat, khususnya dalam memajukan ekonomi feudal pada waktu itu. Sehinggalah mereka membuat keputusan untuk menutup pintunya daripada barat. Sebab mereka bimbang barat akan menguasai negara Jepun dan sebenarnya merosakkan adat dan budaya mereka. Okey, cuba pelajar lihat pada peta yang saya berikan ini. Okey, dan peta ini jelas ini adalah antara bandar-bandar utama, bandar-bandar besar di Jepun pada abad ke-16. Ini pada abad ke-16 dan juga di mana juga terdapat castle ataupun istana-istana kubu yang dilengkapi dengan kubu di setiap wilayah. Ada 17 wilayah ataupun kastel yang penting, dan juga ada 4 pedagang yang penting: Sakai, Yamaguchi, Hakata dan Nagasaki. Okay, ini adalah bandar-bandar perdagangan yang penting yang menghubungkan utara, sentral dan tengah dan juga di selatan Jepun. Jadi semua tu berlaku zaman ekonomi feudal dan dia berkembang pesat. Di setiap bandar-bandar ini penduduk semakin ramai dan kegiatan ekonomi itu berkembang. Betul yang saya katakan tadi. Walaupun mereka merupakan satu kerajaan bersifat feudal yang berasaskan kepada hierarki, di mana kuasa pusatnya adalah kuasanya adalah terletak di tangan shogun dan dia mengawal maharaja yang berada di Edo, di Kyoto, dan dan shogun itu memerintah di Edo. Dan semua itu berlaku dan perdagangan ditumpukan kepada 4 bandar utama: Sakai, Yamaguchi, Hakata, Nagasaki, sebagai bandar pelabuhan penting yang menjalankan pelabuhan antarabangsa antara pulau-pulau di Jepun ini dan juga beberapa tempat di Asia, termasuk adalah di Melaka, di China dan juga Korea, yang berlakunya perdagangan yang melibatkan Shogun Tokugawa. Jadi keshogunan itu bermaksud bakufu ataupun rumah pemerintah kerana sifatnya yang berbentuk ketenteraan. Sebab itu dipanggil kerajaan bakufu ataupun kerajaan tentera. Di mana dalam sistem keshogunan ini, ketua tentera pusat yang dipanggil shogun mengawal undang-undang, mewujudkan mahkamah, menjadi ketua hakim, menjalankan sistem pemerintahan ataupun dipanggil birokrasi, dan juga pentadbir. Ini yang mentadbir lebih kurang, macam saya katakan tadi, ada 250 daimyo dan dia dikawal terutamanya di 36 bandar utama. Ini adalah bandar-bandar yang maju dari segi ekonomi, di mana di sini dikawal oleh shogun tadi untuk memastikan perdagangan itu berjalan dengan baik, khususnya antara petani, petukang, pedagang dengan golongan pemerintah yang menguasai, khususnya di wilayah-wilayah besar. Ini wilayah-wilayah penting, dan mereka juga sebagai bukti kepada kejayaan ini, kita boleh lihat mereka boleh membina istana, membina kastel yang hebat, di mana di situlah tempat tinggalnya daimyo yang mengawal sesuatu prefecture yang di bawah kuasa pusat yang terletak di Edo, yang dipimpin oleh shogun. Inilah menyebabkan ekonomi feudal itu berkembang